Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun ini. Alhamdulillah, beberapa rakan-rakan dan juga beberapa kelompok masyarakat yang mungkin mempunyai beberapa persoalan. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan berkongsi serba sedikit beberapa permasalahan yang mungkin belum lagi terjawab di setengah daripada kita, insyaAllah. Baik, soalan yang pertama daripada pemanggil yang pertama. Soalannya ialah, beliau ini merupakan seorang ahli perniagaan yang sering berulang-alik daripada Kuala Lumpur ke negeri Sabah. Seperti mana yang kita maklumi bahawasanya apabila seseorang bermusafir, maka dianya dibolehkan untuk berbuka puasa. Tetapi saudara kita ini memilih untuk berpuasa. Dan soalannya ialah, adakah saya perlu mengikuti waktu dari tempat asal dia bergerak, ataupun dia akan berbuka puasa pada waktu tempat ianya tiba, ataupun ia akan berbuka puasa di tengah perjalanan di mana negara ataupun tempat yang dia akan lalui. Baik, Alhamdulillah. Jawapan kepada soalan itu ialah, mari kita sama-sama melihat sepotong hadis ataupun sepotong daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang maksudnya, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka, itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahuinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Imam At-Tabrani dan menafsirkan ayat ini menyebutkan bahawa barang siapa yang termasuk dalam golongan yang disebutkan sebagai mukallaf namun menghidap penyakit ataupun sedang dalam permusafiran, maka dibolehkan untuknya berbuka dan menggantikannya atau mengqadhakannya pada hari-hari selepas bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka seperti yang disebutkan tadi, waktu berbuka bagi mereka yang memilih untuk berpuasa sama ada mengikut waktu negara tempat dia bertolak ataupun negeri tempat ia bertolak, atau negara destinasi atau negeri yang sedang dilintasi. Maka dalam hal ini hendaklah difahami firman Allah Subhanahu wa taala, thumma atimmus siyama ilal lail. Maksudnya, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni waktu maghrib. Maksudnya tuan-tuan, berasal daripada ayat ini perlu untuk difahami bahawa waktu iftar ataupun berbuka hendaklah apabila tibanya waktu malam. Hal ini jelas seperti mana yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatis syams faqad aftar as-saim." Maksudnya, jika malam menjelang
daripada sini, yakni arah timur, dan siang pergi daripada sini, yakni arah barat, dan matahari terbenam, maka orang yang berpuasa hendaklah berbuka. Maka Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu pula menyatakan, selesai dan sempurnanya puasa itu dengan terbenamnya matahari, seperti mana yang disepakati oleh seluruh orang Islam. Hal ini disebutkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah dalam menjawab persoalan yang hendak berbuka puasa di udara dengan menyebut bahawasanya orang yang berpuasa yang sedang bermusafir di udara berbuka apabila tenggelamnya matahari pada penglihatannya pada tempat dia sedang berada ketika itu, bukanlah berdasarkan waktu negara asalnya atau negara yang sedang dilaluinya, tetapi ketika tenggelamnya matahari keseluruhan lingkarannya berdasarkan pandangan matanya. Maka jelaslah kepada kita bahawasanya waktu berbuka itu berdasarkan tempat setiap orang berpuasa itu berada, bukan berdasarkan waktu daripada tempat ia mulai bergerak, ataupun bukan juga berdasarkan waktu tempat yang hendak dia tujui. Rawatan pemutihan gigi atau bleaching. Memutihkan gigi ataupun bleaching merupakan mengilatkan gigi yang telah kuning ataupun pudar warnanya, sama ada menggunakan kaedah yang biasa ataupun kaedah-kaedah yang tertentu dengan teknologi masa kini. Baik, hukum bagi rawatan memulihkan gigi, memutihkan gigi adalah harus dan dibolehkan selama mana kita tidak menelan air semasa proses rawatan tersebut dilaksanakan ataupun dijalankan. Ini adalah berdasarkan pandangan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu tersebut, iaitu pihak mufti telah membuat dan bersepakat bahawasanya menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi menggunakan alat dan berus gigi dengan syarat tiada apa-apa bahan yang memasuki perut dari prosedur tersebut, maka ianya tidak membatalkan puasa. Hal ini juga bertepatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di dalam buku garis panduan berpuasa bagi pesakit yang menyentuh bahawasanya perkara-perkara yang berkaitan rawatan perubatan yang tidak membatalkan puasa ialah melakukan prosedur tempalan gigi, cabutan atau pembersihan gigi yang tidak membawa kepada air ataupun makanan masuk ke dalam perut. Untuk soalan yang seterusnya ini ialah, apakah hukum puasa bagi seseorang yang ingin menderma darah ataupun mengambil ujian darah? Isu mengenai penderma darah serta mengambil ujian darah ini tidak dibincangkan secara khusus di dalam kitab-kitab fiqh klasik. Ianya mula dibincangkan oleh para fuqaha mu'assirin, dan perbincangan asas terhadap permasalahan itu bertolak daripada hukum berbekam ketika berpuasa. Disebabkan oleh itu, perlulah untuk kita mengetahui dahulu hukum berkenaan dengan berbekam ketika berpuasa, kerana dengannya menjadi asas dan asal kepada qiyas bagi hukum menderma darah dan mengambil ujian darah. Baik, sebagai permulaannya terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan hukum berbekam ini adalah membatalkan puasa berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Hadis tersebut berbunyi, aftarul hajim wal mahjum, yang maksudnya terbatal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan ulama kontemporari seperti Syekh Ibnu Ba'az dan Syekh Ibnu Uthaymin dan juga Syekh Saleh Fauzan
berdasarkan pendapat yang terbatalnya puasa dengan berbekam, maka ianya diqiaskan dengan keadaan seseorang yang mendermakan darah. Dan disebabkan itu, mereka yang menderma darah, maka terbatallah puasanya. Itu pandangan yang pertama. Maka pandangan yang kedua pula mengatakan bahawasanya berbekam ataupun menderma darah adalah tidak membatalkan puasa. Ianya adalah pendapat jumhur ulama, iaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan selainnya. Manakala di kalangan para sahabat yang berpendapat bahawa tidak terbatalnya puasa adalah Ibnu Mas'ud bin Umar dan juga Abbas dan juga Anas bin Malik. Dalil yang digunakan bagi mengatakan berbekam ataupun menderma darah itu tidak membatalkan puasa, sebuah hadis ahtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dan baginda sedang berpuasa. Oleh hal yang demikian, dengan melihat bahawa hukum berbekam tidak membatalkan puasa, maka ia diqiaskan dan hukum menderma darah, yang mana ia juga tidak membatalkan puasa. Jika dilihat kepada perbahasan dalil, iaitu berlaku pertembungan dua hadis sahih yang saling bercanggah. Sebuah hadis mengatakan batal puasa dan juga sebuah hadis lagi tidak membatalkan puasa. Bagi mereka yang berpendapat bahawa tidak terbatalnya puasa dengan berbekam, mereka mengatakan bahawa hadis aftarul as-saim al-mahjum adalah termansukh. Maksudnya hadis itu termansukh oleh dalil arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajamah lis-saim, yang mana maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah bagi orang-orang yang berpuasa untuk berbekam. Riwayat An-Nasa'i di dalam Al-Kubra. Maka dengan perkongsian ataupun hadis yang sama-sama kita kongsi itu tadi, maka hukum bagi mereka yang berbekam dan juga mereka yang ingin menderma darah, maka tidaklah batal puasa mereka. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.